Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, marilah sama-sama kita buka kelas kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab yang kita niatkan agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pahalanya kepada roh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, para tabi'in, para awliya, para syuhada, para ulama, seluruh masyayikh dan guru-guru kita, muslimin muslimat seluruhnya, khususnya kepada yang telah pergi meninggalkan kita ataupun yang masih hidup bersama-sama dengan kita, dan khusus kepada pengarang kitab yang kita baca ini, Imam Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan, mengizinkan kepada kita untuk kita meneruskan sesi pengajian kita untuk kesekian kalinya. Ya, kesekian kalinya, maksudnya banyak kalilah. Dan pada hari ini kita akan mulakan dahulu pengajian kita dengan membaca kitab dalam ilmu tauhid yang diberi nama Risalah Al-Bajuri fit Tauhid. InsyaAllah kitab ini kita telah sampai kepada muka surat 27 kalau mengikut yang telah kita kupas, ya, pada muka surat 27. Dan kita telah pun menyelesaikan tentang beberapa sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang kita ketahui, iaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah. Sampai wahdaniyah kita telah menjelaskan dengan panjang lebar tentang wahdaniyah. Termasuklah 2 minggu berturut-turut kita menjelaskan tentang kam muttasil dan kam munfasil. Salah satu tajuk yang orang khabar payah nak faham sikit, tapi saya rasa insya-Allah faham dah kali ni, ya. Kam muttasil dan kam munfasil ni, dan tinggal sikit lagi kalau mengikut kitab yang kita baca ini, iaitu penjelasan tentang sebab dan musabbab, ya. Dan sebelum kita pergi ke tajuk tentang sebab dan musabbab, suka saya jelaskan bahawa sifat yang kita telah pelajari, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah, menceritakan tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dalam pembahagian yang lain, dalam kita tengok, sifat wujud itu dinamakan sebagai sifat nafsiyah, sifat diri. Apa itu diri? Zat lah, ya. Sifat diri ataupun zatnya Allah, wujud. Dan kita tengok lagi qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah, itu adalah sifat salbiyah, menunjukkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bersifat qidam, yang bersifat baqa, ya. Dan sehinggalah kepada sifat wahdaniyah yang kita bicarakan. Itu semuanya menunjukkan kepada zatnya Allah, membicarakan tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lepas daripada ni kita akan masuk kepada sifat, habis ni tentang penjelasan sebab dan musabab.
kita akan masuk pada penjelasan kudrat, sifat kudrat, iradat, ilmun, hayyun, sama, basar dan kalam. Ada 7 sifat yang dinamakan sebagai sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini adalah sifat Allah yang wajib ada bagi Allah, sifat wujudiyah, sifat yang nyata wujudnya pada zat. Ya, kalaulah kita dikasyafkan oleh Allah, kita boleh nampak sifat wujudiyah ni. Sebab zat Allah adalah zat yang mana kita ahlu sunnah wal jamaah semua tahu bahawa kita akan melihat Allah bila mana? Dalam syurga kelak. Dalam syurga kelak. Jadi orang-orang yang beriman, yang dipilih oleh Allah dalam syurga kelak, boleh melihat akan zat Allah. Ini semua telah diiktifak oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Ya, tapi setiap yang wujud dapat dilihat, ya, sifat, melainkan atas dunia ni lah, ya, sebab wujud Allah itu dia laisa kamitslihi syai', dia tak serupa dengan wujud makhluk, ya, berbeza dia. Sebab tu kita bicarakan sifat 20 ni untuk kita mengenal akan zat Allah yang laisa kamitslihi syai', dia tak seumpama dengan makhluknya, ya. Jadi sifat yang telah kita bicarakan, sifat satu yang dinamakan nafsiyah, iaitu sifat wujud, dan sifat salbiyah. Sifat salbiyah ada 5: kidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Dan wahdaniyah ni panjang sikit sebab dia membicarakan tentang keesaan, ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah pada 2 minggu yang sudah, 2 kali kelas kita, silap 3 kali kalau tak silap saya, kita membicarakan tentang kam muttasil, kam munfasil, dan ada sikit lagi yang belum kita selesaikan kalau mengikut daripada kitab kita ini, penjelasan tentang sebab dan musabbab. Mari tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk ke dalam bicara kita tentang sebab dan musabbab melalui kitab yang kita baca ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Apa kata musannif? Kita baca, bagi menyempurnakan lagi kefahaman tentang ketunggalan Allah. Apa maksud ketunggalan Allah? Wahdaniyah. Apa maksud wahdaniyah? Esa. Itu hari kita dah bicara dah tentang definisi esa. Saya tak ulas dah ya. Kalau dulu nak tengok kita punya serakaman yang dahulu, ketunggalan Allah. Baik, bagi menyempurnakan lagi kefahaman, maksudnya bagi menambahkan lagi kefahaman, meningkatkan lagi, menyempurnakan kefahaman kita tentang keesaan dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan, iaitu tauhid af'al. Sebaiknya diperhalusi lagi dengan memahami konsep sebab dan musabbab. Sababun, musabbibun, musabbibul asbab. Saya ingat kalau dulu pun kita dah ada belajar dalam Faridatul Faraid fi ilmil aqaid, pun ada cerita tentang sebab dan musabbab, ya. Jadi kali ini kita ulang lagi benda yang sama. Belajar tauhid ni sebenarnya benda yang sama, cuma dikupas daripada dimensi yang berbeza-beza, pandangan yang berbeza-beza. Setiap ulama yang mensyarahkan tu dia ada keistimewaan, ada tu, tapi dia akan kupas dari segi pandangan dia yang menyebabkan kita pendekatan untuk kita lebih memahami, ya. Baik, sebaiknya diperhalusi lagi dengan memahami konsep sebab dan musabbab. Ada 4 golongan firqah. Jadi dalam bahasa Arab, firqatun mufrad, firqatani musanna, firaqun jamak. Firaq ni golongan-golongan ataupun kumpulan-kumpulan. Sebab itu kalau tuan-tuan masih ingat, tuan-tuan belajar dalam tahap kedua kelas Tafaqquh Fiddin dulu, kita belajar kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Kiai Sirajuddin Abbas. Apa contents? Apakah isi dalam pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah? Selain menceritakan tentang i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, Kiai Sirajuddin Abbas telah membahaskan tentang firaq. Firaq ni maksudnya golongan ataupun kumpulan, ataupun kita panggil sini sebagai
kumpulan-kumpulan yang selain daripada ahlu sunnah wal jamaah, ya. Kalau firqah, lain kali lepas daripada ni fahamlah kita apa maksud firaq itu adalah jamak, ya. Asal dari perkataan firqah, firqatun, firqatani, firaqun, ya. Kita kadang-kadang belajar tauhid ni kita susah nak faham disebabkan oleh istilah tanjizil qadim, tanjizil hadis, saluhil qadim, dia qabdah, itu semua istilah Arab. Dan sebenarnya kalau kita faham benda ni mudah bagi kita, ya. Tapi mestilah kita mempelajarinya dengan menggunakan istilah, tak boleh lari. Sebab yang boleh meletakkan istilah tu adalah ulama kalam, mereka berijtihad. Hanya ulama kalam saja yang betul-betul faham tentang Al-Quran, tentang hadis yang berkait dengan akidah. Kan kita tahu ulama fuqaha ni mereka berijtihad, mereka menggunakan Al-Quran dan hadis, mendalami Al-Quran dan hadis, mengkaji, mengistinbat Al-Quran dan hadis, tapi fokusnya adalah kepada ilmu-ilmu yang berkait dengan fiqh. Sebab tu kitab fiqh banyak. Walaupun kitab fiqh tu bahasannya 4 tajuk topik besar sahaja, tapi Masya Allah, ya, segi ibadah tajuk yang besarnya, ya, segi muamalah, segi munakahat, segi jinayat, 4 perkara je, tapi kitabnya Masya Allah. Itu di bahasan yang membahaskan tentang tu, siapa nama ulama-ulamanya namanya fuqaha. Begitu juga dengan ilmu tauhid ataupun ilmu kalam ataupun ilmu aqidah, dia ada ulama-ulama yang bekerja dalam mengistinbat, mengeluarkan dalil bagaimana untuk mereka ini mengambil ekstrak daripada Al-Quran dan hadis untuk perkara-perkara yang berkait dengan akidah, ya. Kalau tidak, tak wujudlah sifat 20. Bagaimana Imam As-Sanusi mengekstrak tentang kefahaman bagaimana untuk kita memudah mengenal Allah melalui pengajian sifat 20. Ini peranan yang main oleh ulama-ulama ahlul kalam. Macam kita belajar sekarang, ya, kalau mengikut Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, nama mazhabnya Al-Asy'ariyah, cara untuk kenal Allah tu cukup dengan kupas 13 sifat je, iaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam. 13 sifat cukup. Itu Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ataupun nama mazhabnya Al-Asy'ariyah. Macam mana kita belajar 20? Itu tambahan yang ditambah oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang mana mazhabnya dinamakan sebagai Al-Maturidiyah. So bila sebut tentang kefahaman Ahlussunnah wal Jamaah, diitlakkan kepada 2 mazhab ini, ya. Mazhab di sana walaupun ada mazhab Ahlul Hadis, ya, ada mazhab para sahabat, ya. Zaman para sahabat dulu dia memahami dengan cukup dengan qul huwallah, tapi kefahaman mereka sangat mantap. Makin jauh kita ni makin perlu kepada dalil yang kuat untuk kita memahami. Kalau tidak, besok kita tidak akan dapat memahami Allah. Sebab itulah ulama-ulama ini mereka berijtihad. Inilah ijtihad ulama. Dengan ijtihad mereka ni, mereka mengistinbat, mengeluarkan hukum-hukum, kerana yang boleh ambil hukum daripada Al-Quran, yang boleh memahami hadis dengan sebenar, Al-Quran dengan sebenar, hanyalah ulama. Kita bukan ulama. Ustaz pun tak boleh. Ustaz pun tak lepas. Sebab syarat untuk seseorang, contoh dia nak memahami Al-Quran, bukan saja dia kena hafal Al-Quran, ilmu yang berkait dengan Al-Quran dari segi tak payah banyak lah, ilmu bahasanya je. Ilmu bahasa ada berapa tuan-tuan nak memahami Al-Quran? Ada nahu, ada sarah, ada balaghah, ada manit, ada badik, ada mantik, banyak tuan-tuan, ya. Lepas tu ilmu qafiyah lagi, qafiyah, ya, kalau baca ilmu arud, ya, itu banyak lagi benda-benda. Jadi artinya dari segi ilmu bahasa saja pun kita tak lepas dah. Sebab untuk kita ambil daripada orang khabar sumber dia, kita kena ada ilmu ni. Kita kena mengerti ilmu nahu, ilmu saraf dan macam-macam lagi tuan-tuan, ya. Sebab itu yang boleh buat kerja ni hanyalah ulama. Dan ulama ni lah, mereka kalau mereka berijtihad dalam fiqh, namanya fuqaha. Kalau mereka berijtihad dalam akidah, namanya ulama ilmu kalam. Dan kalau mereka berijtihad dalam tasawuf,
Nama ulama-ulama ini adalah ulama tasawuf atau mutasawwif, ya. Baik. Jadi kita dah faham tentang itu. Baik, kita tengok lagi. Jadi kalau sebab tadi ada 4 golongan firaq dalam memahami hal ini, iaitu di sini pengarang dia kata rujuk pada tahqiq al-maqam ala kifayatil a'wam fi ilmi al-kalam. Ini dia nukilkan daripada kitab Kifayatul Awam, ya. Okey, disebut yang pertama untuk kita kenal firaq yang pertama, firaq yang macam mana? Firqah yang mengiktikadkan bahawa segala sesuatu tidak memberi bekas. Yang memberi bekas hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, beserta ada kemungkinan menyalahi antara segala sesuatu tersebut dan antara bekas-bekasnya, membakar sehingga ia tidak membakar, seperti terjadi pada peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Raja Namrud, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran. Firqah ini yang selamat. Ni firqah yang nombor 1 ni, firqah yang selamat. Kena ada dalam bab kita memahami sebab dan musabab ini. I'tiqad kita kena macam ni, pegangan kita mesti macam ni, ya. Macam mana? Mengiktikadkan segala sesuatu tidak memberi bekas. Benar tuan-tuan, yang memberi bekas hanyalah Allah. Kalau kita kata sebab memberi bekas, makhluk memberi bekas, sesuatu memberi bekas, ada khalal. Apa maksud khalal? Ada tak kena, ada rosak dalam pegangan kita. Sebab segala sesuatu tidak memberi bekas. Yang memberi bekas hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena pegang segala sesuatu. Apa maksud segala sesuatu? Ma siwallah. Apa maksud ma siwallah? Alam. Apa maksud alam? Alam ini apa yang Allah Ta'ala cipta dan jadikan. Segala kejadian, segala yang dicipta daripada tiada kepada ada, itu namanya alam yang dicipta oleh Allah. Maksud alam ini apa dia? Mudah je takrif dia. Ma siwallah. Ma siwallah. Apa yang selain daripada Allah, itu disebut makhluk ataupun disebut sebagai alam. Itu tidak memberi bekas, ya, tidak boleh memberi bekas. Yang hanya boleh memberi bekas hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengiktikadkan ada sesuatu selain Allah yang memberi bekas, iktikad kita tidak betul. Ini sangat penting, ya. Dalam bab pegangan, inilah benda yang kita kena pegang. Tidak ada sesuatu yang boleh memberi bekas melainkan Allah. Kan sesuai dengan la ilaha illallah. Kita menafikan segala sesuatu memberi bekas, melainkan kita mengisbatkan hanya Allah memberi bekas. Tidak ada sesuatu yang boleh memuliakan melainkan Allah. Tidak ada sesuatu yang boleh menghinakan melainkan Allah. Ya, itu la ilaha illallah itu kita dah kupas panjang lebar tentang nafi dan isbat. Kita menafikan segala sesuatu selain daripada Allah, dan kita mengisbatkan hanya Allah yang berkuasa, hanya Allah yang berkehendak, hanya Allah yang memberi bekas. Selain daripada itu tidak memberi bekas. Ya, ingat. Jadi pegangan yang pertama, firqah yang selamat yang pertama ni ialah dia memberitahu, ya, bahawa segala sesuatu tidak memberi bekas. Yang memberi bekas hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik. Ini mesti kita pegang dengan kejap. Inilah i'tiqad yang mesti kita tanam dalam diri kita. Orang kata i'tiqad tak apa dah. Pegangan. Pegangan yang kejap, yang tidak ada ragu-ragu, yang 100%. Tak boleh kurang kepada 100%. 99% tak boleh, tak sah. I'tiqad dia mesti 100%. 100% dia mesti yakin bahawa hanya Allah sahaja yang boleh memberi bekas. Selain daripada Allah tidak boleh memberi bekas. Kalau ada keraguan di situ, punahlah akidahnya, rosaklah akidahnya, ya. Tetaplah Allah 100% memberi bekas. Ya, sila. Ya, itu namanya syirik. Itu namanya dia telah mensyirikkan Allah dengan sesuatu, sebab dia meletakkan sesuatu ada kuasa untuk memberi bekas ataupun sesuatu boleh memberi bekas selain daripada Allah. Syiriklah jawapannya. Sebab tu akidah ni sangat penting, ya. Ya. La fa'ila illallah. Tiada yang berbuat
melainkan Allah. Tiada yang memberikan bekas melainkan Allah. Baik, kita tengok lagi, maksudnya ada kemungkinan bahawa api itu menyalahi kebiasaan yang membakar. Ya, bila kita tengok api membakar itu adalah hukumnya hukum akal, hukum adat. Ya, hukum akal, hukum adat ni memanglah. Ya, hukum akal kita memang tahu bahawa api itu membakar. Dan hukum adat ni sesuatu benda yang berlaku berulang-ulang. Kita tengok memang setiap kali berulang-ulang memang api itu membakar. Tapi ada kalanya api itu tidak membakar. Bila mana? Bila Allah Ta'ala kehendaki bahawa api itu tidak membakar. Memang Allah Ta'ala menjadikan api itu membakar. Tapi ada satu kala, ada satu ketika api dia tidak akan membakar. Sebagaimana berlaku kepada peristiwa Nabi Allah Ibrahim AS dengan Raja Namrud. Namrud ni nak bakar Nabi Ibrahim, ya. Nak dekat pun tak boleh. Dia kena tembak Nabi Ibrahim ni, hantar lontar daripada jauh dengan menjanik. Sebab besar sangat api tu, ya. Dengan disebut dalam setengah kitab sampai 40 hari baru api tu boleh padam, ya. Punyalah besar, punyalah orang kata Raja Namrud ni bersungguh-sungguh untuk membunuh Nabi Ibrahim dengan membakarnya. Baik. Tetapi api yang disediakan oleh Namrud itu tidak memberi bekas. Buktinya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api yang sepatutnya menghancur leburkan, meluluh orang kabur, membakar, hangus, tapi akhirnya dia jadi sejuk dan selesa kepada Nabi Allah Ibrahim. Kan itu bukan sifat api. Dia jadi sejuk, jadi selesa, jadi macam duduk dalam aircon. Nabi Ibrahim duduk dalam tu, duduk dengan penuh ketenangan, kesenangan. Akal tak boleh terima, adat tak boleh terima. Tapi itulah kehendak Allah. Kerana apa? Yang memberi bekas hanyalah Allah, bukan api, bukan makhluknya. Ya. Sebab itu api memberi bekas kerana Allah Ta'ala dengan kudratnya memberi bekas kepada api tersebut. Ya. Ya. Di sini kalau kita belajar dalam bab lain, di sini namanya menyalahi adat kebiasaan. Kalau menyalahi adat kebiasaan, dalam kita belajar tauhid, di situ ada mukjizat, ada sihir, ada maunah, ada istidraj, ada i'anah. Itu pun kita dah belajar dulu kan. Itu perkara-perkara yang menyalahi adat kebiasaan, ya. Tapi bagi nabi-nabi dan rasul-rasul, ini namanya mukjizat. Tapi mukjizat itu tidak akan berlaku melainkan dengan kehendak dan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bukan kerana dia nabi dia boleh buat suka kehendak dia, tak. Dia berlaku kerana Allah yang berkehendak, Allah yang memerintah. Sebab itu dalam Al-Quran tu, kuni tu fi'il amar. Allah Ta'ala perintahkan, wahai api, kuni, jadilah engkau. Kuni itulah fi'il amar. Allah Ta'ala perintahkan, api, jadilah engkau, kuni. Jadi yang macam mana? Bardan, sejuk, wasalaman, dan sejahtera ala Ibrahim. Itu perintah Allah pada api. Lalu api pun taat kepada Allah. Dia jadi sejuk dan selamat untuk Nabi Allah Ibrahim. Selain pada Nabi Ibrahim, tak selamat. Sebab itu takhsis, khusus kepada Nabi Allah Ibrahim saja. Allah Ta'ala perintahkan api, kau jadi sejuk dan selamat ni khusus untuk Ibrahim. Siapa yang dekat, hangus. Siapa yang dekat, binasa. Siapa yang dekat, kau bakar macam biasa. Sebab yang lain tak termasuk dalam perintah Allah. Ya, semua makhluk Allah ni dia hanya taat kepada perintah Allah semata-mata. Sebab itulah api yang besar, yang hebat itu tidak mampu membakar Nabi Allah Ibrahim AS. Kenapa? Kerana perintah Allah, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Boleh, ya? Baik. Jadi api dengan sifatnya yang membakar itu tidak memberi bekas. Tidak memberi bekas. Jadi yang memberi bekas hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah kupas panjang lebar dalam cerita-cerita yang lalu, pisau lah, obat lah, macam-macam benda, ya. Termasuklah makan dan minum kita, air tidak boleh menghilangkan dahaga. Siapa yang mengiktikadkan air ini yang menghilangkan dahaga, syirik dia pada masa itu. Siapa yang mengiktikadkan bahawa obat boleh menyembuhkan, syirik dia pada masa
itu juga tidak boleh memberi bekas makhluk. Sebab tidak boleh memberi bekas. Yang boleh memberi bekas adalah musabbibul asbab. Musabbibul asbab apa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi kita sambung lagi. Yang kedua, firaq ataupun firqah yang mengiktikadkan bahawa segala sesuatu itu juga tidak memberi bekas, akan tetapi berserta, yakni talazum, saling melazimi, yang mana tidak mungkin menjadi kesalahan. Maksudnya tidak mungkin api itu tidak membakar. Ini dari segi adat. Segi adat, segi akal, macam saya sebut tadi, dia sifat api itu dia talazum dengan membakar. Sifat pisau itu talazum dengan melukakan ataupun memutuskan. Di firqah yang kedua ni, dia tidak memberi bekas. Dia mengiktikadkan segala sesuatu juga tidak memberi bekas, akan tetapi dia ada sifat talazum. Sifat talazum ni adalah sifat yang Allah Ta'ala jadikan pada makhluk tersebut. Macam api membakar, macam pisau memotong. Tapi kita mengiktikadkan dia tidak mempunyai kuasa itu, melainkan dia diperkuasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang payahnya yang mana? Yang dua ni, yang di bawah ni tuan-tuan, tengok. Firqah yang ketiga ni, tengok mengiktikadkan bahawa segala sesuatu itu memberi bekas dengan tabiatnya, dan firqah ini telah ijma' ulama akan kufurnya. Siapa yang mengiktikad dengan yang ketiga ni, ijma' ulama kata orang ni kufur. Orang yang macam mana? Dia mengatakan bahawa api itu dengan sifatnya memberi bekas, boleh membakar, itu sifatnya, tak ada campur tangan langsung daripada Allah. Seperti mana i'tiqad golongan Qadariyah yang diiktikadkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, mereka ini kufur. Qadariyah tu ada dua, satu yang fasik, satu yang kufur. Yang fasik, Allah Ta'ala menciptakan makhluk, lepas tu dia tak campur tangan dah apa perbuatan makhluk tu. Pandai-pandai dia lah, dia nak maju pun kerana dia nak jatuh pun kerana dia. Allah Ta'ala tak ambil tahu dah. Artinya sifat dia lah. Macam seperti api ni, bila Allah Ta'ala jadikan api, dia lah yang membakar, dia lah dengan itu tak boleh. Tak ada campur tangan daripada Allah. Itu tak boleh. Siapa yang mengiktikadkan macam ni, maka iktikad ini, ijma' ulama mengatakan akan kufurnya orang yang beriktikad dengan iktikad yang sedemikian. So yang keempat, kita masuk yang keempat, firqah yang mengiktikadkan bahawa segala sesuatu itu memberi bekas dengan kekuatan yang dititikkan oleh Allah. Ini yang kedua. Yang tadi 100% makhluk berkuasa, yang ni dia khabar separuh-separuh. Dia ni ada kuasa, tapi dengan kuasa yang Allah Ta'ala berikan kepada api tersebut untuk membakar, baru dia boleh membakar. Terdapat dua pendapat berhubung firqah ini, dan yang lebih benar firqah ini tidak kufur, tetapi dia ada khalal. Iktikadnya fasid. Fasid maksud apa? Rosak iktikadnya. Sebab iktikad yang sebenarnya apa dia? Mula-mula sekali yang kita bicara tadi, tiada yang memberi bekas melainkan Allah. Selain daripada Allah tidak memberi bekas. Ini yang keempat ni dia khabar, dia ni tidak memberi bekas, melainkan dengan kudrat yang Allah Ta'ala letakkan padanya. Dia khabar, dengan kudrat Allah Ta'ala letakkan padanya itulah dia memberi bekas. Dengan kudrat yang ada padanya itulah dia memberi bekas. Nampak? Ada juga campur tangan makhluk, yang mana walaupun gitu bukan 100% dia khabar, tapi dengan kudrat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya itulah dia memberi bekas. Tak boleh. Yang memberi bekas hanyalah Allah. Walaupun kita nampak memang ada pada dia, memanglah obat yang kita makan tu ada manfaat dia, pisau yang tajam tu, tapi itu Allah yang memutuskan, Allah yang membakar. Allah, kita kena mengiktikadkan, bukan kudrat kekuasaan yang ada pada makhluk. Tak boleh kita iktikadkan. Kalau orang iktikad macam tu, dia tidak kafir, tapi iktikadnya itu fasidah. Tak selamat orang yang beriktikad macam ni. 100% mesti Allah. Mudah je tuan-tuan, kita nak ikut ni. Kan kita ni asalnya tiada, lalu Allah Ta'ala adakan.
adakan zat kita. Lalu Allah Ta'ala adakan sifat kita dengan apa? Dengan ilmu kita, dengan kekuatan kita, dengan apa? Kan semua Allah belaka. Tiba-tiba kita mendakwa nisbi. Sebahagian itu bukan campur tangan Allah. Memang kekuatan kita. Nampak? Di situlah tak betulnya. Tak, semua sekali. Asal tiada, benda tak ada, dia nak mengaku benda. Kita tak ada, kita nak mengaku benda. Ya? Itu maksud dia. Ya, cara paling mudah untuk kita memahami di sini, ya. Kita pulangkan segala-galanya kepada Allah. Tapi kita ingat, Ahlussunnah wal Jamaah, kita ada usaha dan ikhtiar. Kita diberi untuk kita memilih usaha dan ikhtiar. Tapi ingat, usaha dan ikhtiar kita tidak memberi bekas. Jangan kita kata dengan usaha dan ikhtiar kita inilah memberi bekas. Tak. Allah juga yang memberi bekas. Allah juga yang mengilhamkan untuk kita berusaha dan berikhtiar. Allah juga yang walaupun Allah Ta'ala ilhamkan kita pergi berjumpa dengan doktor sana, buat itu, buat ini, ilham daripada dia, gerak daripada dia. Dan yang menyembuhkan tu dia juga. Yang beri kita berjaya projek tu dia juga. Bukan kerana effort kita, bukan kerana pilihan kita, bukan kerana kecerdikan kita, bukan. Tak. Sebab kita kembali kepada asal dia, makhluk tidak memberi bekas. Yang memberi bekas hanyalah Allah. Clear, ya? Boleh kita pegang ni? Ini i'tiqad. Sangat penting. Kalau tidak, kita tak pegang ni, kita akan jatuh kepada firak-firak yang lain. Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, tak kisahlah apa-apa yang 72 firak yang Rasulullah sebut. Sataftariku ummati ila salasatin was-sab'ina firqatan. Terpecah umat aku kepada 73 puak, 72 saja yang selamat. 72 dalam neraka, satu saja yang selamat. Terbalik pula dah. Bagus tuan-tuan, alert ni. Yang kita nak yang satu selamat ni lah. Jadi kita faham hak satu ni selamat kita daripada yang lain, ya. Sebab Qadariyah banyak lagi terpecah, Syiah ada pecahan lagi. Itu tak perlulah. Tuan-tuan buka balik kitab lama tuan-tuan. I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, Kiai Sirajuddin Abbas, dia telah pecahkan, ya. Syiah ada berapa, Qadariyah ada berapa. Jadi saya tak teringat lah benda-benda gitu. Kalau nak tengok tu, buka balik kitab tu lah, ya. Jadi dia ulama dah garis dah. 72 tu mengikut pecahan masing-masing. Jadi kita faham hak Ahlussunnah wal Jamaah satu je, iaitu hanya Allah yang memberi bekas, makhluk tidak memberi bekas. Sebab tidak memberi bekas, ya. Baik, habis di situ. Boleh faham? Mudah ya, ya. Jadi kita beralihlah kepada sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Apa maksud sifat kudrah? Kuasa. Allah Ta'ala itu maha berkuasa, ya. Kuasa mutlak milik Allah. Yang lain semua tak berkuasa. Kita berkuasa, kita ada kudrat, bukan kerana asal kudrat kita. Kita makhluk ini diperkudratkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dikuasakan oleh Allah, diberi kekuasaan. Allah Ta'ala kuasakan kita, maka kita adalah kuasa. Beza kuasa gajah dengan kuasa harimau, beza kuasa harimau dengan kuasa manusia, ya. Setiap kekuasaan itu Allah Ta'ala letakkan dia punya persen-persen masing-masing, ya. Jadi beza orang tua dengan orang muda. Kalau budak-budak dulu-dulu masa kita remaja, setakat orang khabar nak sebelum main bola tu, coach kata pusing padang dulu 5 kali pusingan. Oh, itu simple je, ya, kita boleh buat. Cuba sekarang ni tengok, setengah padang pun tak larat, ya? Nak berjalan, nak lintas padang pada hujung sini ke hujung sini pun kadang-kadang rasa macam tak lepas rasa, ya? Semputnya, napas pendeknya, macam-macam. Itu kekuasaan setiap kuasa, ya. Siapa yang buat tu? Allah. Siapa yang kehendak kepada kita berlaku macam tu? Allah. Ingatlah bahawa benda yang ada pada kita ni bukan real. Yang real daripada Allah. Allah lah yang mengkudratkan kita, ya, memberi kuasa untuk kita melakukan sesuatu. Baik, jadi kita tengoklah sifat kudrat. Sifat kudrat ini kalau dalam bahasannya dia panggil sifat wujudiyah, sifat yang nyata adanya, ya, sifat wujudiyah, ya. Ada sungguh adanya, ya.
Sebab tu kalau disebut dalam ulama, kalau dibuka hijab kita, dikasyafkan kepada kita dapat melihat, kita dapat melihat. Sebab setiap perkara yang wujud, maka ianya dapat dilihat. Tapi ini dia ada bahasan dia lagi ya. Jangan tuan-tuan Allah Ta'ala itu wujud, macam mana nak lihat Allah zatnya? Zatnya laisa kamitslihi syai'. Itu sebab tu kita kena belajar, kita kena kembali ke belakang macam mana kita membahaskan tentang sifat wujud Allah. Jadi saya tak nak ulang dalam bab tu ya. Jadi baru kita tahu bahawa sifat kudrat ini sifat wujudiyah, sifat yang nyata wujudnya, adanya. Baik, mari kita tengok apa kata musannif berkenaan dengan sifat kudrat. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qudratu wa hiya sifatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala yujidu biha wa yu'dimu wa ضدها العجز والدليل على ذلك أنه لو كان عاجزا لم يوجد شيء من هذه المخلوقات. Ini dia punya matan daripada kitab Al-Bajuri fi Tauhid ya. Ini matan dia ya. Jadi kita tengok maksudnya. Wa yajibu, dan wajib. Wajib maksudnya wajib mesti ada, mesti berlaku. Tidak boleh tidak. Tidak dapat diterima oleh akal tiadanya. Itu maksud wajib. Wajib maksudnya la yutasawwaru al-aqlu adamu. Tidak tergambar oleh akal akan tiadanya. Itu takrif wajib. Takrif bagi wajib kalau kita belajar dari segi ilmu tauhid, la yutasawwaru al-aqlu adamu. Tidak tergambar oleh akal akan ketiadaannya. Wajib ada. Artinya wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat ia dengan sifat kudrat. Sifat kudrah ini wajib ada bagi Allah. Tidak boleh Allah Ta'ala itu tidak memiliki sifat kudrah. Ya, baik. Al-qudratu, kudrat ataupun kuasa itu, sifat kuasa itu, sifat berkuasanya Allah Ta'ala itu, bolehlah tuan-tuan nak terjemahan mana-mana yang boleh memberi faham, yang mudah untuk kita faham ya. Kalau kita baca dalam kitab Baquratul Amani, Al-Qudrah diterjemahkan dengan pekuasa. Di sini ada ulama-ulama punya ni lah ya, perbahasan ulama. Macam kita mudahkan, sebab bila sebut pekuasa, kadang-kadang orang dia tak boleh nak menerima ya. Ada sebab ulama dia menterjemah dengan pekuasa, sebab kita dah biasa dengan berkuasa. Jadi kita gunakan dulu. Yang penting kita faham untuk kita pegang. I'tikad ni benda yang perlu kita pegang ya. Sebelum kita nak pegang mesti kita faham. Yang paling penting sekali faham. Jadi maksudnya Allah Ta'ala itu sifatnya berkuasa. Maksud berkuasa itu macam mana? Wahia sifatun qadimatun qa'imatun bizatihi ta'ala. Sifatun, dia adalah suatu sifat. Sifat yang macam mana? Qadimatun, sifat yang berdiri pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadim ni sifat dia qadim. Qadim ni maksudnya, artinya memang sifat itu berserta dengan zatnya, ada berserta dengan zatnya. Sebagaimana qadimnya zat Allah Ta'ala, begitulah qadimnya sifat kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh faham ya? Sebagaimana qadimnya zat Allah Ta'ala. Qadim, apa maksud qadim? Kidam, sedia, sudah sedia pada zatnya. Sebagaimana sedia adanya zat Allah Ta'ala, begitulah dengan sifat kudrat Allah Ta'ala ini sedia ada ya. Sedia ada. Baik. Wahia sifatun qadimatun qa'imatun, yang berdiri bizatihi, pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat kudrat Allah Ta'ala ini sedia ada pada, beserta dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yujidu biha,
Dia menciptakan dengannya. Dengan sifat kudrat ni lah Allah Ta'ala mencipta, mengada, ya, daripada perkara-perkara yang tiada kepada ada. Dengan sifat kudrat ni lah Allah Ta'ala melakukan segala sesuatu, ya. Yujidu biha artinya mengadakan akan sesuatu dengannya, dengan sifat kudrat. Wa yu'dimu, dan juga dengan sifat kudrat inilah Allah Ta'ala mentiadakan. Jadi Allah Ta'ala mengada dan mentiadakan dengan apa? Sifat kudrat. Sifat kudrat. Beza kita dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata Allah Ta'ala mengadakan dengan zatnya. Ahlu Sunnah mengatakan dengan sifatnya. Dan sifatnya pula sifat kudrat Allah Ta'ala. Ya, memanglah zatnya berku, tapi yang mengadakan tu apa? Kudrat Allah Ta'ala. Kita hidup dengan apa? Dengan sifat apa? Sifat hayat Allah Ta'ala, dengan kudratnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menghidupkan kita dengan sifat kudrat dia. Ya, okey, baik. Wadidduha al-ajzu, dan lawannya adalah lemah. Sangat penting tuan-tuan sebab itu yang kita cerita di sini tentang sifat kudrat ni, ini dari segi ilmu fardu ain. Orang fahamnya ni lepaslah. Yang takluk tentang kudrat ni dia ada banyak takluk. Tanjizil qadim, tanjizil hadis saluhil qadim, takluk qabdah, macam-macam takluk. Bila kita baca bab kudrat itu nanti dulu, ya, lepaskan untuk fardu ain yang ni, fahamkan sifat kudrat dia. Untuk takluk tu untuk orang yang mengajar ataupun orang yang khawas, orang insan yang terpilih, dia nak mendalami lagi. Bila apa? Bila disebut tentang dia, mengapa mesti ada takluk? Mengapa ke Allah Ta'ala kan dia berkuasa, maka Allah Ta'ala tu berkuasalah baginya untuk menjadikan isteri baginya. Kan dia maha berkuasa untuk menciptakan segala sesuatu. Kalau gitu bolehlah Allah Ta'ala menciptakan isteri baginya. Sudah. Kalau gitu bolehlah Allah Ta'ala itu menciptakan anak baginya. Kalau gitu bolehlah Allah Ta'ala itu menciptakan satu batu yang besar, bahan yang besar yang dia sendiri tak boleh angkat. Nampak? Ni kalau kita tak guna baik-baik, di sinilah. Jadi perlu ada ta'aluk. Saat ta'aluk itulah yang akan untuk orang ni dia boleh bezakan. Jadi kalau nak pergi ta'aluk ni, dia banyak lagi lah bicaranya. Tapi dalam kitab ni dia ringkaskan. Cukup setakat kita belajar fardu ain, kita faham tentang sifat kudratnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi orang-orang nak jadi ustaz, nak membicarakan, nak membahaskan tentang lebih lanjut, dia pergilah kepada sifat ta'aluk. Tapi bagus juga kita belajar sifat ta'aluk, ya. Nanti kita akan belajar juga sifat ta'aluk ni, ya. Kan tuan-tuan nak belajar lama. Kalau tegur kupas hari ni belum tentu faham, ya. Jadi kita ambil sikit-sikit, belum tentu faham lagi. Kupas hari ni masuk ta'aluk, tadi nak faham dah, tiba-tiba masuk ta'aluk terus tak faham. Jadi kita pergi sikit-sikit, ya. Baik. Baik tuan-tuan, ya. Wadidduha al-ajzu, mengapa lawannya itu lemah? Mengapa sifat lemah? Mengapa lawannya itu perlu? Baik, la ilaha illallah. Dia kembali juga kepada kalimah la ilaha illallah, tuan-tuan. Sebab itulah kalimah la ilaha illallah ni, siapa yang nak masuk Islam, siapa nak, itulah afdalu zikri, itulah, ya, syajaratun sabitun yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tentang kalimah la ilaha illallah tu. Wa far'uha fis sama', tunjangnya ada di bumi, dan dia punya dahan-dahan ranting-rantingnya ada di. Nak cerita tentang la ilaha illallah, hebatnya kalimah la ilaha illallah. Hebatnya kalimah la ilaha illallah tu bukan saja pada sebutan, tetapi pada maknanya. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jadi dalam kalimah la ilaha illallah itu, kalau kita belajar dari segi zikir, namanya zikir nafi dan isbat. Kita menafikan sesuatu, kita mengisbatkan sesuatu. La ma'buda bihaqqin illallah, la mawjud illallah, la fa'ila illallah, la wujud illallah, la qidam illallah, la baqa illallah, la qiyamuhu ta'ala binafsi illallah, la wahdaniyah illallah, la qudrah illallah, la hayata illallah, la sama' illallah, la basar.
Artinya semua sifat 20 tu kita boleh buat dalam penghayatan kita. Sebab itu bila tuan-tuan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kena ada penghayatan dia. Pasal apa kita tidak dapat tu? Penghayatan itu adalah tauhid. Itu kan kalimah tauhid. La ilaha illallah tu kalimah tauhid. Selain daripada sebutannya tiada Tuhan melainkan Allah, apa maknanya? Tadilah, tiada yang memberi bekas melainkan Allah, tiada memberi manfaat melainkan Allah, tiada yang memberi mudarat melainkan Allah, tiada yang memuliakan melainkan Allah, tiada yang menaikkan melainkan Allah, tiada yang menurunkan melainkan Allah, tiada yang memberikan kejayaan. Ini tak boleh terima. Kita dah berusaha, kita punya strategi punyalah, sepatutnya kita menang, tapi mengapa kita tak menang? La fa'ila illallah. Tiada yang memenangkan melainkan Allah, tiada yang memuliakan melainkan Allah. Mengapa dia tu boleh naik, sedangkan kita sepatutnya dah lah warak ni tu kita baca, tak naik, dia naik. Yang macam-macam kita letakkan pada dia tu naik. Siapa yang kehendak? La fa'ila illallah, la iradata illallah. Tauhid tuan-tuan, ini penting tauhid ni. Kalau tidak, kita ngomeng ke Allah Ta'ala sajalah, mengomplain Allah Ta'ala sajalah. Sedangkan kita tak ada daya, tak ada upaya. Makhluk wa makaru wa makar Allah. Baca ayat tak mudah lah, pegang dari segi etikad tak ada. Wa makaru wa makar Allah. Allah merancang, kita merancang, mereka merancang, Allah Ta'ala merancang. Perancangan Allah jadi. Mana kita nak pegang dari segi itu tuan-tuan? Etikad sangat penting dari segi etikad tuan-tuan. Kalau tidak, kita akan komen Allah, kita akan beta Allah, kita akan menyalahkan Allah. Kita akan, sebab apa kita nak meletakkan benda itu pada makhluk? Perancangan kita bagus, orang itu memang kita dah pilih, memang sepatutnya dia, mengapa tidak? La fa'ila illallah, la iradata illallah. Kalau orang pegang benda ni, selamat. Tak ada yang berkehendak melainkan kehendak Allah. Tak ada yang menaik, tiada yang mulia, tiada yang menurun, tiada illallah, illallah, illallah. Semua isbat kepada Allah. Sangat penting. Sebab tu untuk memberi bekas dalam kita berzikir, kita tahlil semua la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita tanya, apa masa kita tahlil tu, apa kita punya yang kita bawa dalam hati kita? Mulut sebut la ilaha illallah, penghayatan dalam hati kita, apa yang kita sebut? Sangat penting. Sebab innallaha la yanzuru ila suwarikum wala jamalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Rasulullah sebut, Allah Ta'ala tak lihat pada gambaran luaran kamu, tapi Allah Ta'ala tengok hati kamu. Itu tempat jatuhnya pandangan Allah. Bagaimana kamu mengisbatkan Allah? Penghayatan masa kita sebut acong boleh sebut la ilaha illallah. Pergilah tuan-tuan ke Terengganu, Kelantan, tuan-tuan tak percaya. Kalau pergi negara Arab, lagilah orang Arab yang Kristian, tuan-tuan langsung tak boleh nak beza. Jangan cakap Arabnya dengan Quran, dengan hadis ni, dia orang Arab, tak boleh beza. Tapi yang beza dia ni dalam ni. Sebab tu i'tiqad di dalam, itu yang membezakan kita. Itulah pegangan kita. Sebut la ilaha, ramai orang sebut la ilaha illallah, macam mana pegangannya? Itu namanya i'tiqad. Inilah benda yang paling berharga di sisi Allah. Tak semayang, tak apa. Kan sahabat ramai yang belum sempat semayang, belum sempat puasa, belum sempat apa. 13 tahun baginda Rasulullah SAW di Makkah, kita semua tahu ni. Masa tu solat tak turun lagi. Isra' Mi'raj masa 10 bulan tahun ke-12 Hijriah, 10 bulan sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah, baru turun Isra' dan Mi'raj. Betul tak? Sebelum tu 12 tahun tak ada. Ramai sahabat-sahabat yang wafat, semua tu ahli jannah mereka, hebat-hebat. Sebab apa hebat? La ilaha illallah yang mereka fahami sungguh-sungguh. I'tiqad ni lah ilmu yang paling tinggi. Tidak ada ilmu yang lebih tinggi melainkan ilmu tauhid. Inilah sebab Rasul Allah Ta'ala utuskan untuk cerita tentang tauhid, mentauhidkan Allah. Tauhid ni sekadar di sini ke? Tak. Pegangan kita mesti kejap dalam hati nurani kita. Pegangan kita tauhid ni penting tuan-tuan. Dan di antara salah satu yang boleh menancapkan tauhid kita ialah zikrullah tadi.
Banyakkan berzikir tadi. Tapi mesti zikir yang ada penghayatan. La ma'buda illallah, la maqsuda illallah, la mawjuda illallah, la fa'ila illallah, la iradata illallah, la. Kita menafikan segala sesuatu, kita mengisbatkan Allah lah yang berbuat, hanya Allah lah yang itu, hanya Allah. Jangan lalai daripada mengisbatkan Allah. Sebab semua dalam dunia ni dia nak cerita tentang Allah, nak cerita nafi semua tu, nak isbatkan tentang perbuatan Allah. Tidak ada perbuatan manusia melainkan perbuatan Allah. Sebab la tataharraku zarratun illa biiznillah. Tidak bergerak satu zarah melainkan dengan izin dan kehendak Allah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala ciptakan alam ini dan dialah master plan yang mereka skrip Allah Ta'ala dah tulis. Namanya qada dan qadar. Yang kita kata beriman dengan qada dan qadar tu apa? Skrip Allah Ta'ala tulis lah. Sepanjang dunia ni berjalan, ready dah qada dan qadar dia. Tak berubah pun qada dan qadar ni di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mencipta bukan macam kita mencipta. Hari ni nampak, oh kita baikilah plan kita, plan. Sebab tu kita ada plan hala tuju untuk 5 tahun, 10 tahun. Ada orang buat plan hala tuju 20 tahun. Kita tengok Tun Mahathir pun 20-20. Tengok plan hala tuju dia berjaya? Tak berjaya. Punyalah tanam tu tanam ni, kapsul tu kapsul ni berjaya? Tak berjaya. Bolehlah kita merancang, tapi kehendak Allah juga yang jadi. Oh, sensitif saya sebut benda ni. Minta maaf lah tuan-tuan. Nak cerita supaya kita tahu tidak ada yang memberi bekas, hanya Allah yang memberi bekas. Hebat macam mana pun kita plan, hebat macam mana pun ahli-ahli fikir kita, kalau Allah Ta'ala kata tak jadi, tak jadi. Manusia, perbuatan kita, perancangan kita tidak memberi bekas. Hak tu je nak ceritanya. Cerita tauhid ni kita kena tegaskan sikit. Barulah kita boleh pegang nak. Barulah kita yakin. Bila yakin tu, itulah yang masuk, tertancap dalam diri kita. Yakin. Itulah yang ada dalam hati sahabat Rasulullah. Sahabat-sahabat Rasulullah sangat yakin dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan, dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Sebab tu mereka sangat hebat. Sebab mereka sangat yakin kepada agama Islam. Kita tak yakin. Sorry lah, kita percaya tapi tak yakin. Dia ada beza antara percaya dengan yakin. Yakin lagi hebat daripada percaya. Percaya tapi tak yakin. Percaya hantu tu ada. Betul tak? Antara hantu dengan Allah Ta'ala mana lebih kuat? Percaya Allah Ta'ala lebih kuasa, lebih kuat. Jumpa hantu bertebaran lagi. Sebab dia rasa hantu tu boleh cekik darah dia, boleh mati dia. Tak. Yang boleh menghidup, membunuh, menggerak Allah. Tapi bila jumpa hantu lagi juga. Yakin. Yakin ni satu benda yang, sebab tu yakin ni bila kita dah percaya, yakin dikupaskan lagi dengan ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, kamal yakin. Bila dah percaya tu dia ada keyakinan pula, ya. Jadi itu nanti kita akan kupas pada ciri-ciri sekarang kita yang akan lain. Baik, kita bacalah dulu sifat qudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang disebut di sini wadidduha al-ajzu. Lawannya adalah lemah. Mengapa lemah? Mesti setiap kita nak nafi dan isbat, kita nak mengisbatkan Allah Ta'ala itu wajib ia bersifat dengan sifat qudrah, dan maha suci Allah daripada bersifat ia dengan sifat lemah. Kita nak nafikan lemah, nak mengisbatkan kudrat Allah. Allah Ta'ala mustahil Allah Ta'ala itu bersifat ia dengan sifat lemah. Sifat lemah ni tak ada pada Allah. Apa maksud mustahil? La yutasawwaru aqlu wujuduh. Akal tidak dapat tergambarkan akan adanya sifat lemah itu pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat lemah, ya, itu lawan ni. Jadi kita kena tahu Allah Ta'ala maha berkuasa
dan lawan pada kuasa itu adalah lemah. Maksudnya mustahil Allah Ta'ala itu dia bersifat dengan sifat lemah. Itu maksudnya. Jadi kita kena kejap di situ. InsyaAllah mudah-mudahan akan kuatlah pegangan i'tiqad kita tentang Allah. Clear. Allah Ta'ala Maha berkuasa dan tidak Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat lemah. Lawan kepada berkuasa itu adalah lemah. Wa dalilu ala dhalik, dan dalil yang atas demikian itu, annahu law kana ajizan, sekiranya adalah Allah Ta'ala itu ajiz, lemah, lam yujad syai'un min hadhil makhluqat, maka tidak akan wujud sesuatu daripada makhluk-makhluk ini. Maksudnya kita lah, alam ini ya, tak akan wujud kerana berkuasanya Allah Ta'ala itu fa'alul lima yurid. Dia boleh buat apa sahaja yang dia kehendaki. Ya, semua yang ada ni adalah tajalli daripada kudratnya Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok macam mana ulama Ahlussunnah wal Jamaah dia susun kudrat, iradat, ilmu. Cukup situ dulu. Jangan pergi hayun sama masalah lagi ya. Kudrat, mengapa kudrat dia letak nombor satu? Tak letak hayat nombor satu. Susunannya kudrat, iradat, ilmu. Tengok ulama susun. Oh, inilah cantiknya ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama ilmu kalam. Saya dulu belajar tak nampak lagi ya. Boleh je dia nak susun hayat dulu ke, sama ke, basar ke, tak ada masalah. Nak susun dulu. Tapi mengapa dalam bab sifat ma'ani ni dia susun kudrat dulu? Kudrat inilah tajalli pada perbuatannya Allah. Kesan daripada perbuatan Allah. So bila kesan daripada perbuatan Allah, dari segi ta'aluk dia, ta'aluk tanjizil hadis. Cerita jugalah bab ta'aluk ni walaupun ya. Ta'aluk tanjizil hadis. Maksudnya kita ada makhluk yang ada, alam ni ada, baru adanya. Makhluk ni kesan, inilah penampakan. Tajalli itu maksudnya penampakan kesan perbuatannya Allah. Bila Allah Ta'ala cipta, baru benda tu wujud. Sebab itu bila kita tengok tentang sifat iradah dan sifat ilmu, itu kalau kita tengok segi ta'aluk tanjizi qadim. Beza tanjizil hadis, tanjizil qadim. Qadim ni maksud dia apa? Sedia kala, sedia ada, dahulu. Artinya tak dapat kita nak bayangkan, alam ni tak ada lagi, Allah Ta'ala sudah berkehendak, sudah sedia kehendaknya untuk menjadikan alam, untuk menjadikan apa yang jadi ni. Sedia dia berkehendak. Tapi kehendak Allah itu itu namanya kehendak, iradah Allah. Kan, kudrat, iradat, ilmu. Fokus ni. Kudrat, iradat, ilmu. Dan so oleh kerana Allah Ta'ala telah mentajallikan kesan daripada kudrat dia, perbuatan dia, wujud alam ini kita pun nampak. Kita nak kenal Allah macam mana? Kita tak boleh nak tengok Allah. Kerana Allah tu laisa kamitslihi syai', zatnya tidak dapat dilihat. Ya? Al-ajazu anil idrak fahuwal idrak. Itu satu lagi ya. Lemah untuk memikirkannya, maka itulah sebenarnya ya. Jadi Allah Ta'ala tu dia laisa kamitslihi syai'. Zatnya mustahil dapat dilihat oleh mata kepala kita, basar kita ni. Mustahil dapat melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas muka ni. Selagi kita hidup ni tak nampak zatnya ya. Melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang dikurniakan oleh Allah untuk dapat melihat zatnya. Tapi itu pun tak boleh kita nak tanya bagaimana bagaimana kaifiat apa semua, tak dijelaskan oleh Rasulullah. Sebab bila Rasulullah Isra' dan Mi'raj ya, Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagaimana itu tak dijelaskan oleh Rasulullah. Tapi Allah Ta'ala beri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keistimewaan untuk dapat melihat zatnya ya. Banyak rasul-rasul dan nabi-nabi yang lain minta, Nabi Ibrahim minta untuk tengok zat Allah. Dia bukan tak percaya. Ya, dalam Al-Quran tu, kamu tak percaya ke? Dikata bukan tak percaya, lakin yatma'inna qalbi. Jawapan dalam Al-Quran tu, wahai Ibrahim, kamu tak percaya ke? Walakin liyatma'inna qalbi,
Nabi Ibrahim sebut dalam Al-Quran tu, ya Allah, aku percaya, tapi aku nak menenangkan lagi hatiku. Nak yakin sungguh-sungguh tu lah, nak dapat keyakinan sungguh-sungguh. Kita ni lagi tak tengok betul-betul dengan mata kepala kita, dengan ainul yakin, tak berapa nak percaya dari segi ilmu saja, tapi nak juga tengok depan mata, berlaku cokoh ya. Macam itulah lebih kurang ya. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam setelah dia bertahanus di Tur Sina. Apa kata Nabi Musa? Bukan tak percaya, Nabi Musa lagi hebat, kalimullah, cakap-cakap dengan Allah Ta'ala, cakap dengan Allah Ta'ala, tapi tak nampak weh zat Allah Ta'ala, dengar suara je. Akhirnya Nabi Musa kata apa? Qala rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhan, berilah aku ni, aku nak tengok kau. Nak tengok zat, tengok. Nabi Musa pun nak tengok. Qala lan tarani. Allah Ta'ala kata apa? Kamu Musa, sekali-kali kamu tidak akan boleh melihat aku. Tak boleh Musa, kau tak akan boleh tengok aku. Allah Ta'ala sebut lagi, saufa tarani, engkau boleh tengok aku, walakin unzur ilal jabal, kau tengok pada gunung Tur Sinar itu, fa in istaqarra makana, sekiranya Jabal Tur Sinar itu, gunung Tur Sinar itu ada di tempatnya, fasaufa tarani, nescaya engkau akan dapat melihat aku. Apa berlaku? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ini semua ayat ini orang dah baca belakang ya. Tatkala mana Allah Ta'ala mentajallikan rahsia wujudnya ke atas bukit Tur Sina, Nabi Musa jatuh pingsan. Dalam ilmu tafsir dicerita pingsan, tapi dari segi ilmu tasawuf itulah fana. Bila seseorang itu Allah Ta'ala sampaikan dia kepada hakikat dan ma'rifatullah, maka orang ini akan difanakan oleh Allah. Tak kisahlah dia fana pada sifat, fana pada af'al, fana pada zat. Ini lagi panjang, ini bicara tasawuf ya. Bicara tasawuf kita tinggal dalam ilmu tasawuf. Kita nak cerita kepada tuan-tuannya, Nabi-Nabi pun dia minta untuk tengok zat Allah. Mengapa? Untuk meningkatkan keyakinan dia, untuk meningkatkan iman dia. Dia rasa tak puas kalau tak dapat tengok. Sebab tu akhirnya Allah Ta'ala bagi juga kepada hamba-hamba ni tengok dia bila mana? Matilah dulu, bila masuk syurga besok ya? Itu sebab ada hadis, ada Al-Quran, Allah Ta'ala sebut tentang boleh melihat akan zatnya ya? Bagaimana? Wallahu a'lam. Kaifiat itu tidak dijelaskan oleh ulama. Baik, sampai di situ. Okey. Jadi bermula dalil atas demikian itu, seandainya Allah lemah, nescaya tiada wujud sesuatu dari makhluk-makhluk ini. Mari kita tengok dia punya kupasan di bawah tu ya. Bermula sifat kudrah sampai sifat kalam. Tadi saya cerita pasal kudrat, iradat, ilmu. Nak habis sikit waktu sebelum kita masuk sini ya. So bila sifat kudrah Allah Ta'ala ni, dia mentajallikan dengan kudrat dia, dengan kuasanya, dia menciptakan kesan. Jadi alam ini namanya apa? Alam ini namanya athar, kesan daripada perbuatannya Allah Subhanahu Wa Taala. Alam ini apa dia? Kesan daripada kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Alam ni apa dia? Kesan daripada ilmunya Allah. Inilah tajalli alam. Kalau tidak, kita tak dapat kenal. Kita nak kenal Allah melalui makhluknya, melalui ciptaannya. Kita nak kenal Allah melalui makhluknya. Inilah makhluknya. Apa itu makhluknya? Kesan daripada kudrahnya Allah. Bila kesan daripada kudrah Allah, kesan daripada af'al Allah, kita nampaklah ni semua. Ni kesan ni. Apa saja yang kita nampak ni, kesan daripada perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesan daripada perbuatan Allah ini bertepatan dengan kehendaknya. Allah Ta'ala tidak akan menjadikan, Allah Ta'ala tidak akan membuat apa-apa yang dia tidak kehendak. Kudrahnya mulazamah dengan iradahnya. Apa yang Allah Ta'ala kehendak, putuskan dengan kehendaknya, itulah yang akan dia buat. Dan kehendak Allah Ta'ala itu mulazamah dengan ilmunya. Sudah tentulah Allah Ta'ala tahu dahulu. Dia tahu dia nak buat benda, dia apa yang dia kehendak. Tahunya, barulah dia berkehendak. Dan kehendaknya itulah, barulah dia berbuat. Jadi ilmu. Sebab itu ilmu dan iradah itu namanya
ta'alluq tanjizil qadim. Sedia dahulu dah. Alam ni tak ada lagi dah. Ilmu Allah Ta'ala telah tahu dia nak benda. Kehendaknya telah memutuskan. Lepas bila berlaku, makhluknya ni baru adanya. Sebab tu dinamakan ta'alluq tanjizi hadis. Hadis ni napanya? Baru kan mudah nak faham gitu. Jadi kita nampak ni ta'alluq qadim, ni ta'alluq tanjizi hadis, ya. Jadi bila kita dah faham begitu, artinya kalau kita tengok lagi dua perbahasan antara ilmu dan kehendak. Ilmu dan iradah Allah. Mana dahulu? Sebab dua-dua ni qadim. Dua-dua ni qadim belaka. Jadi ulama mengatakan dari segi ta'aqul. Ta'aqul ni apa dia? Dari segi akal kita mengatakan, ya, sebab dua-duanya qadim. Qadim ni kita tak boleh nak bicarakan. Tapi akal, bicara segi akal, sudah tentu mengatakan ilmunya dulu baru dia berkehendak. Tapi ilmu dan kehendak itu kedua-duanya adalah qadim. Habis bicara di situ. Tak boleh kita nak bicara. Kita nak kata ilmu dulu ke, kehendak dulu ke, tak boleh. Sebab dia qadim. Benda yang qadim kita tak dapat nak bicara. Tapi akal, ta'akul, akal kita yang dapat memikirkan ni, bolehlah kita katakan mestilah ilmunya dulu baru dia berkehendak. Tapi semuanya itu adalah bicara tentang perkara yang qadim. Boleh faham itu? Sekurang-kurangnya nampaklah kaitan kudrat, iradat dan juga ilmu. Mengapa ulama letak kudrat dulu, lepas tu baru iradat, lepas tu baru ilmu? Tasalsul dia panggil tadi. Tasalsul tadi kita nampak kaitan antara kudrat, iradat, ilmu. Sebab tu ulama-ulama ni hebat, tuan-tuan. Ulama kalam ni hebat. Kita je tak sampai tentang apa yang... Sebab tu sekarang ni kita tengok, bila saya tengok sekarang ni orang mempelekehkan tentang pengajian sifat 20, la ilaha illallah, saya khabar awak air kaki dia pun tak ada. Tentang bab kajian ni air kaki pun tak ada. Awak nak mempelekehkan dia. So kalau kita baca lagi kitab, lagi besar, lagi dalam dia punya kupasan dia. Ta'alluq pun kita tak boleh nak digest, nak pergi nak cerita pasal macam mana ulama ni letak tu letak ni. Saya khabar mudah sangat. Jangan mempelekehkan ulama. Saya nak beritahu dia punya teks saya ni, jangan sekali-kali kita memperlekehkan ulama. Hebat. Mereka ni adalah pilihan Allah. Mereka ni adalah warasatul anbiya. Nabi tak ada dah. Siapa yang Nabi tinggal? Inilah warasat anbiya. Mereka pun dah tak ada. Apa yang mereka tinggalkan hasil karya mereka ni kita pegang ni. Imam Ghazali punya hasil karya, ya. Imam Sanusi punya karya yang kita pegang. Itu pun kita baca tak boleh nak faham. Saya baca kitab, selalu saya ada satu tempat lagi saya baca kitab Mukasyafatul Qulub. Tak berani saya nak baca Mukasyafatul walau di tulisan tu. Saya kata bukanlah layaknya saya untuk mengupas akan kitab ini. Saya mohon ampun kepada Allah, mungkin yang saya syarahkan ini berbeza daripada kehendak yang dikarang oleh pengarangnya, itu Imam Ghazali. Imam Ghazali nak lain, saya syarah lain. Sudah. Kita nampak baca tu beliau, tapi rupanya kefahaman yang dikehendaki ilmu Imam Ghazali tu lain. Disebabkan dangkalnya ilmu. Orang yang mensyarahkan ni berdasarkan ilmu dia. Macam saya mensyarahkan ni berdasarkan maklumat yang ada pada saya, berdasarkan pengalaman, berdasarkan talaki saya dengan guru. Setakat itulah yang saya boleh syarah. Tapi Imam Ghazali dengan kajian dia, dengan itu, dengan ni, dengan Allahu Akbar, mungkin tak sama apa yang dia sebut itu dengan apa yang kita kehendaki. Jadi kita mohon ampun. Tapi tuan-tuan, sekurang-kurangnya kita dapat barakah. Sebab itulah Allah Ta'ala kekalkan. Mudah je tuan-tuan nak tengok kitab-kitab tu berkat. Tidak. Siapa yang mengekalkannya? Allah. Sampai sekarang ni siapa duduk kaji-kaji tu? Cuba tengok. Bukanlah saya nak menidak. Berapa ramai tokoh-tokoh PhD. Adakah dia punya tesis-tesis PhD itu dijadikan sebagai kitab? Buatlah PhD banyak mana pun, 7 kali PhD. Ada orang jadikan kitab, pergi baca surah. Surah pun tak baca kitab awak PhD tu. Minta maaf. Saya ni nampak kalau marah ada orang, tapi lah, siapa yang menaik, siapa yang memulia, siapa tu? Allah. Imam Ghazali beratus tahun dah mati, tapi kitab ni sampai sekarang dikaji. Tiba-tiba kita nak plekeh dia, nak tembak jauh. Saya kata, itulah saya kata, air kaki pun tak ada. Air kaki dia pun kita tak ada. Apatah lagi kita nakkan ilmu dia. Jangan tuan-tuan ya. Ulama
jangan main. Sebab tu kitab-kitab dia Allah yang memelihara, Allah yang menggerakkan manusia ni mengkaji, sehingga itulah mulia Allah. Allah Ta'ala nak tunjuk mulianya seseorang itu dengan memuliakan apa? Barang tinggalan dia. Apa yang ditinggalkan oleh ulama? Ulama dia meninggalkan ilmu dia lah, hasil kajian dia, kitab-kitab dia, menjadi pencahaya yang menerang ke seluruh alam, dikaji, dapat membawa hidayat kepada orang-orang. Inilah tinggalan-tinggalan ulama hebat, tuan-tuan. Ya? Tak percaya, buatlah PhD. Tengok orang baca tak kitab PhD kita. Ya? Buatlah kitab kita sendiri, tak tahu. Itu tanda siapa yang muliakan? Allah yang muliakan, Allah yang menggerakkan, Allah meletakkan makam. Situ pun kita tak nampak dah. Apatah lagi dengan kajian-kajian ilmu yang ditulis oleh para ulama ni. Hebat tuan-tuan ya. Subhanallah. Baik, bermula sifat kudrat sampai sifat kalam. Tengok tu ya. Sifat-sifat berikut diterjemahkan dengan mengikut jalan Syekh Ahmad Al-Fattani. Ini ulama Nusantara yang sangat terkenal. Syekh Ahmad Al-Fattani ini hebat sangat tuan-tuan. Seperti termaktub dalam kitab Faridatul Faraid. Tuan-tuan dah pun khatam kitab ni ya, Faridatul Faraid. Tak tahulah faham tidak. Khatam satu, faham satu ya. Dia khatam tu boleh, tapi faham tak benda yang dia khatamkan tu ya. Tapi kita kira iyalah, sebab dah naik tahap satu. Dah lulus tahap satu, kita kira iyalah ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Wa kana Allah ala kulli syai'in qadira. Dan ingatlah adalah Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Ahzab. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, kul innallaha qadirun. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkuasa ya, amat berkuasa. Qadir, amat berkuasa. Walaupun di sini berkuasa menurunkan mukjizat. Ini diterjemah mengikut ayat ini ya. Lepas pada tu ada lagi ya, dia menterjemahkan ikut gitu. Kita wajib mengiktikadkan bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kudrat yang sedia kala, berkekalan, menyalahi kudrat baharu, tidak berhajat dan tunggal. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan meniadakan dengan sifat tersebut atas muwafaqah iradah. Artinya Allah tidak mencipta dan tidak meniadakan dengan kudratnya, melainkan apa yang telah ditentukan oleh iradatnya. Macam mana saya sebut tadi, apa yang Allah Ta'ala kehendaki, itulah yang dia buat ya. Muwafaqah di antara kudrat dan iradatnya dan ilmunya. Sebelum Allah Ta'ala berkehendak, dia sudah mengetahui apa yang dia kehendaki. Penting tuan-tuan. Macam kita lah, kita contohlah siapa saya nak beri contoh sini? Kita ajar lah ya. Dia nak buat kuih. Ajar, tolong buat kuih badak berendang. Kuih ni, saya badak berendang ni tak ada kuih yang saya suka Tapi tukang buat kuih tu dah kena stroke dah. Tak, katanya tak ada lah dah. Saya kalau balik kampung, kalau beli sampai 5 sekali saya beli kuih badak berendang. Tapi saya rasa dekat Jantan Ferry dia yang sedap, tempat lain kurang sedap. Tak tahulah mungkin dia punya santan tu lebih sikit. Oh, sedap lah. Sedap sungguh. Jadi orang yang nak buat kuih ni, sebelum dia berkehendak untuk buat kuih ni, dia mesti tahu dulu. Dia mesti ada ilmu dulu. Bila dia ada ilmu, barulah dia berkehendak, aku nak buat kuih. Barulah kudrah dia buat kuih, baru jadi kuih. Betul tak? Kalau ilmu tak ada, confirm dia tak ada. Ini kan aku kalau bagi tepung ni buang saja. Ya, lepas tu tak tahu dia nak mengadun tu jadi macam nak bulat-bulat, nak bagi nak cair ke nak mana ke. Sebab tu ada yang kuih sedap, ada kuih tak sedap. Yang tak sedap tu mungkin tak berapa pandai lah. Mungkin adunan dia tak jadi ya. Sebab ilmu orang tu tadi, ilmu dan pengalaman dia. Ilmu, iradah, kudrah. Itulah saya nak buat kat situ lah. Artinya di sini sama je. Ya. Kita wajib mengiktikadkan bahawa Allah yang bersifat dengan sifat kudrat, sedia kala, berkekalan, menyalahi kudrat baharu, tidak berhajat dan tunggal ya. Allah Ta'ala ni sifat kudrat dia macam mana? Sifat kudrat Allah Ta'ala ni sedia kala. Kita dah tahu dah, kudrat Allah Ta'ala ni, sifat kudratnya sedia kala sebagaimana zatnya.
Sebab sifat kudrat dia qaimatun bizatihi, sedia dengan zatnya, tak terpisah dengan zatnya. Kudrat dia tak terpisah. Macam saya ni, tenaga saya ni, angkat ni, tak terpisah dengan zat saya ni. Mana zat? Mana zat ustaz ni? Tuah badan ni. Allah Ta'ala kibuk kita makhluk, nampak lah. Allah Ta'ala tak nampak. Jadi lebih kurang ini tamsilan. Tapi sebenarnya tak boleh nak mentafsirkan Allah dengan begitu ya. Ulama larang, tapi oleh kerana nak beri faham kepada tuan-tuan ni supaya tuan-tuan ni mudah. Mana zatnya ni lah zatnya. Kudratnya ni boleh angkat ni apa tu boleh. Itulah kudratnya. Kekal duduk dekat dengan zat. Begitulah jika sifat kudrat Allah Ta'ala itu sedia kala berdiri pada zatnya. Boleh faham Pak ni ya? Tu dia nak cerita situ tu. Dan menyalahi kudrat baru. Kudrat baru ni, menyalahi kudrat baru ni maksudnya apa? Kudrat yang ada pada makhluk. Kalau tuan-tuan tengok Jibril tu, Masya Allah lah, daripada langit ke-7 datang jumpa Nabi Muhammad sepatah kilat. Sekejap je Artinya Jibril tak ada masalah pun, dia nak tembus langit ni berapa jauh, berapa trilion kilometer pun selamba je bagi Jibril. Tapi tetap juga namanya makhluk, tetap juga kudratnya itu terbatas. Kudrat dia menyalahi Allah Ta'ala ni tak. Jibril ada lemah dia, sebab dia makhluk. Allah Ta'ala tidak ada lemahnya. Menyalahi kudrat baru. Segala makhluk, semua kudrat-kudrat baru yang diperkudratkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walau hebatnya, memanglah berbeza kudrat ikan paus dengan kudrat kancing. Mana ya? Makan ikan paus pun bertantang nak bandingkan makan kancing. Contohlah ya. Orang muda dengan orang tua, memanglah kalau suruh berlari orang muda lah mesti menang. Orang tua memang tak larat sebab dia tua. Kudratnya dah tak kuat. Itulah caranya. Tidak berhajat dan tunggal. Allah Ta'ala ni dia tak berhajat kepada selain daripada dirinya sendiri. Macam kita kalau nak tu banyak sangat berhajatnya. Makhluk dia mesti berhajat. Macam Jibril walaupun dia hebat, Mikail, Israfil hebat, dia berhajat. Ya, dia berhajat. Dia berhajat kepada siapa? Berhajat kepada Allah yang menjadikan kudrat yang ada pada dia tu. Walaupun hebat, boleh pergi sana sini dengan sepantah kilat, boleh angkat tu, boleh angkat ni. Yang mengangkat arash tu 8 malaikat yang besar-besar, lebih besar pada Jibril lagi, yang pikul arash Allah Ta'ala tu. Berhajat. Walaupun mereka tu hebat, pikul arash Allah. Makhluk Allah yang paling besar sekali datang alam ni arash. Tuan-tuan ya, dipikul oleh 8 malaikat. 8 malaikat. Hebat malaikat tu, besar lagi pada Jibril alaihissalam. Tapi mereka berhajat tak? Walaupun kudrat dia apa? Hajat. Kudratnya, dia tetap berhajat kepada Allah yang menciptakan dirinya, yang menjadikan kudrat yang ada pada dirinya. Hanya Allah saja yang tidak berhajat kepada sesuatu. Sebut makhluk, dia memang berhajat. Dia memang lemah. Allah dog absolute power, mutlak miliknya. Tak ada satu pun yang boleh menandinginya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Baik, faham di situ. Ni nak mensyarahkan hal ni lah dalam kitab ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencipta dan meniadakan dengan sifat tersebut atas muwafaqah iradatnya. Masuk dalam apa yang saya syarahkan kepada tuan-tuan tadi. Allah Ta'ala mencipta dan meniadakan. Dia mencipta dan dia meniadakan dengan sifat tersebut atas muwafaqah iradat. Sifat tersebut apa? Sifat kudratnya. Allah Ta'ala mengadakan, mentiadakan dengan sifat kudratnya. Daripada tiada kepada ada, dan daripada ada kepada tiada, Allah Ta'ala melakukan, membuat perkara tersebut dengan apa? Sifat kudratnya. Dengan sifat kudrat Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala mengada dan mentiadakan. Dan sifat kudrat Allah Ta'ala itu muwafaqah dalam bahasa Arab. Muwafaqat ataupun bersamaan, berkaitan. Cara-cara mudah lah dengan sifat iradatnya. Saya dah terang tadi iradat Allah Ta'ala dan ilmu Allah Ta'ala. Siap dengan tamsir buat kuih lagi. Kalau tak faham tak tahulah Baik. Jadi artinya mestilah ilmu Allah Ta'ala, mestilah kehendak Allah Ta'ala dahulu berbanding dengan perbuatannya. Sebab tapi perbuatannya tetaplah qadim, ada padanya, tapi dia mengadakannya itu hadis, menjadikan makhluk ini
baharu. Sebab tu makhluk ini namanya baharu, kerana dia baru dijadikan. Sedang Allah itu qadim, dia dah sedia ada, dia kekal selama-lamanya, dia sifatnya begitu juga, telah kekal, telah sedia ada. Tapi bagi kita makhluk, baru diadakan, ya, baru dijadikan, ya. Alam ini baru sebab dia diadakan daripada tiada kepada ada. Yang mengada, yang mentiadakan itu dengan apa? Dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala mencipta dengan kudrah dia, dan kudrah dia ni muwafaqah dengan iradat kehendak dia. Dia tidak akan mencipta, Allah Taala tidak akan membuat, Allah tidak akan melakukan benda yang tidak dikehendaki. Dan mestilah benda yang dikehendaki itu muwafaqah dengan ilmunya. Allah Taala dah tahu dulu lagi dah dia nak buat macam mana. Sebab itu mustahil apa yang Allah Taala buat salah, silap, tak silap, sikit pun tak silap, sikit pun tak salah, mustahil. Itu jawapan dia. Mustahil apa yang terjadi ini salah, silap, kerana dia muwafaqah dengan kehendaknya, itu muwafaqah dengan ilmunya dulu, itu segi ta'akul, ilmunya, lepas tu kehendaknya, barulah Allah Ta'ala execute. Apa maksud execute? Melaksanakan. Inilah kita nampak pelaksanaan Allah. Allah Ta'ala melaksanakannya dengan apa? Dengan sifat kudratnya. Nak cerita tu je, sifat kudrat. Boleh faham sifat kudrat Allah Ta'ala? Hebat tak Allah Ta'ala ni? Hebat sangat-sangat tuan-tuan. Tak terfikir di kita, ya. Kita dapat mikir sekadar apa yang Allah Ta'ala berilah, ya. Nah, sebenarnya sangat hebat Allah Ta'ala ni, ya. Sangat hebat. Tak mampu akal kita yang lemah ni untuk memikirkan tentang kudrat Allah Ta'ala, iradat Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala, ya. Kita ada ni hanya apa yang diizinkan kepada kita untuk memikirkannya, untuk memahaminya. Dan untuk memahami, kalau tak belajar, hilir, tak tahu, betul. Nak dapat, tak pergi jumpa tok guru, tak nak dapat, tak dapat tuan-tuan, ya. Kalau tak buat kuih tadi, tak boleh lah nak merasanya je. Itu pun buat pun ada yang bentak, ada yang tak jadi, ada yang macam-macam lah. Belum tentu lagi duduk dalam kelas ni faham, belum tentu lagi dapat menguasai, ya. Dah lama tu rahmat Allah. Macam yang ada ni, lama dah belajar, ya. Sekurang-kurang Allah Ta'ala dengan sifat Rahman ni kan, dia bersifat Rahman Rahim. Aku juga yang menentukan kamu tu, bukan kerana hebat kamu, kerana rahmat aku gerakkan hati kamu, kudrat aku menggerak kau. Aku nak kamu, wahai hamba-Ku. Kamu ni aku nak jadikan ahli syurga. Aku gerakkan hati kamu, aku gerakkan langkah-langkah kamu, aku gerakkan pemikiran kamu untuk kamu berada bersama dengan. Kalau tuan-tuan nampak tu, tuan-tuan, ya Allah. Kalau tuan-tuan nampak tu, ya Allah, Tapi saya tak nak cakap lebih lah, Takut terlebih cakap kita ni, kadang-kadang terlebih cakap, Kalau tuan-tuan nampak tu, ya Allah, ya Tuhanku. Kasihnya Allah Ta'ala pada tuan-tuan ni. Dia bagi ilmu untuk mengenalnya. Dia nak bagi apa sebenarnya? Dia nak bagi apa tuan-tuan sebenarnya? Kalau tuan-tuan faham ni, fazkuruni azkurkum. Ayat dia simple je, ayat bab zikir. Fazkuruni azkurukum. Kamu ingat aku ingat kamu. Siapa dulu ingat pada tuan-tuan? Tuan-tuan yang dulu ingat Allah Ta'ala ke Allah Ta'ala dulu ingat pada tuan-tuan? Faham ayat ni pun tuan-tuan faham lah ayat lain. Allah dululah, dialah berkehendak, ilmunya, kehendaknya, kudratnya. Kudrat tu baru qada dan qadar dia mengatur. Dialah dulu tuan-tuan. Asal tuan-tuan tak ada. Dia mengadakan, dia mencipta, dia tulis qada dan qadar, dia mengilhamkan kepada tuan-tuan. Datang sini tuan-tuan kan hebat tuan-tuan ke? Kerana tuan-tuan ustazah, kerana tuan-tuan ni ahli masjid AJK ke, pengurusi ke? Kerana tu ke? Tak. Tajalli kudrat dia, tajalli iradat dia, tajalli ilmu dia. Ni tuan-tuan nampak ni, itulah tajalli dia. Mengapa dia tajalli gitu? Adalah sebab dia. Itulah kita tak boleh cakap benda tu. Kau bangga pula, riak pula. Riak pula. Habis amal selama ni, ya. Kita dapat berzikir tu kerana dia dulu berkehendak kita berzikir. Lalu jadilah kita orang yang berzikir. Ramai lagi orang kafir, orang tak punya, orang yang huyung hayang tu. Jangan salahkan dia. Kita ni cepat nak menyalah korang, biarlah. Itu rezeki dia. Yang kita ada pada kita ni,
pandang jalalullah dengan jamalullah. Itu saya ada cerita kepada tuan-tuan ya. Lihat kepada uluhiyah dan rububiyahnya Allah. Akhirnya kita kembali, akhirnya tuan-tuan, tauhid ni kembali ke situlah. Uluhiyah dan rububiyah. Tapi caranya macam mana? Cara tu yang kita kena fahami ya. Akhirnya kita nampak uluhiyah Allah Ta'ala, kita nampak rububiyah. Bila nampak uluhiyah Allah Ta'ala, oh jadi khauf, takut. Nampak dia punya rububiyah, jadi kita rasa seronok, rasa jadi kita khauf jadi rojak, jadi berharap ini. Kan hati hamba Allah ni dalam hadis kursi dibolak-balikkan di antara dua jari Allah. Tuan-tuan ya, ini ayat mutasyabihat, tuan-tuan jangan tu dibalik bolak-balikkan oleh Allah di antara jari-jarinya, di antara khauf dan roja. Khauf dan roja, itulah perjalanan kita, start mula kita ada sampai kita mati besok. Khauf dan roja itulah cara kita memandang akan uluhiyah Allah Ta'ala, rububiyah Allah Ta'ala. Nanti satu masa esok kita kupas tentang uluhiyah dan rububiyah Allah Ta'ala. Habis ni dulu ya. Okey. Kita wajib mengiktikadkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat yang sedia kala, ya, berkekalan, menyalahi kudrat baru, tidak berhajat dan tunggal. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan dan meniadakan dengan sifat tersebut atas muwafaqah iradah. Ni saya dah syarah tadi ya, dah saya cerita kepada tuan-tuan. Artinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mencipta dan tidak meniadakan dengan kudratnya, melainkan apa yang telah ditentukan oleh iradahnya. Muwafaqah antara kudrat dan iradatnya dan juga ilmunya. Tambah sekali lagi situ. Selain itu tidak akan wujud sesuatu daripada segala makhluk, dan semua kejadian tidak akan tercipta jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu lemah. Sebab itu mustahil Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat lemah, ya. Lawan pada kudrat adalah al-ajzu, lemah. Jadi mustahil Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat lemah. Bagaimana penciptaan dapat terlaksana sekiranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu lemah? Lihat segala kejadian alam semesta yang hebat ini jelas membuktikan pencipta alam ini maha berkuasa, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu sekaligus menafikan sifat lemah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masuk kita dalam sifat yang ke-8, iradah. Nak baca lagi ke nak rehat? Minum dulu. Bagus juga. Itu minum, itu untuk minuman jasmani. Ini minuman dan makanan rohani. Dua-dua perlu ya. Tapi yang paling perlu ialah makanan rohani. Makanan rohani. Sebab sana besok yang menjadi, yang dikira oleh Allah ialah rohani kita, benda-benda yang kita buat oleh rohani kita ya. Baik, kita tangguh dulu dan sambung balik pada pukul 11 dalam kitab Minhajul Abidin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.